Dipaksa berjubah dan purdah, suami kongkong guna talak. Assalamualaikum. Terima kasih siarkan cerita saya. Semoga kisah ini menjadi pedoman untuk wanita-wanita lain di luar sana. Kisahnya bermula begini. Saya berkahwin di usia muda. Saya tak pernah bercinta, tapi saya dirisik oleh keluarga yang boleh dikatakan kuat pegangan agama. Sebaik sahaja saya mendapat berita bahawa saya hendak dilamar, dalam fikiran saya tergambar tanggungjawab berat lagi besar yang saya terpaksa pikul, sama ada saya suka ataupun tidak. Keluarga dah tentukan. Mak pula pesan, kahwin bukan untuk setahun dua, kalau boleh hingga ke akhir hayat. Jadi kau mesti jaga diri dan maruah keluarga. Mesti taat pada suami. Memang saya tak ada pilihan. Saya tinggal di bawah jagaan keluarga. Taraf pelajaran pun hingga SPM. Apa lagi yang saya hendak kejar dalam hidup ni selain pada taat pada Allah dan suami. Saya rasa bertuah kahwin dengan lelaki yang saya kenal. Walaupun bukan saya kenal rapat, tapi dia anak majikan tempat saya bekerja. Dan sebenarnya saya adalah menantu pilihan mertua. Mungkin kerana saya bekerja dengan mereka sebagai guru tadika, sementara suami tenaga pengajar sambilan mengajar Al-Quran, selain bantu ayahnya menguruskan sekolah tersebut. Walaupun duduk berasingan dengan mertua, tapi rumah kami dekat. Jadi hidup saya bersama suami memang aman, bahagia. Hinggalah selepas melahirkan anak ketiga, suami bawa saya pindah ke daerah lain. Katanya dia ingin berdikari dan mertua pun baik buatkan rumah khas untuk kami di samping usahakan tadika sendiri dan ajar anak-anak sekolah mengaji Al-Quran. Ketika menguruskan tadika dan kelas mengaji sendirian, itulah yang dapat saya rasa pegang duit sendiri, tetapi hanya untuk sementara. Bila suami balik, saya serahkan semua duit pada dia, termasuk duit yuran pelajar. Katanya duit itu semua untuk keluarga. Saya cuma pegang sementara. Baiklah. Tetapi yang pelik bin ajaib, sejak pindah ke tempat baru, perangai Farhan banyak berubah. Agaknya tiada ayah dan ibunya yang bertanyakan dirinya jika dia selalu tak balik rumah. Saya tak boleh tanya. Alasannya dia cari kerja luar sebab anak dah bertambah ramai. Duit yang saya kumpul tu tak cukup. Saya hanya diam. Awalnya 2 atau 3 hari dalam seminggu dia tak balik. Kemudian meningkat sebulan terus tak balik. Akhirnya 2 atau 3 bulan sekali barulah dia balik. Alasannya tempat kerja jauh, susah nak balik. Memanglah saya percaya. Jadi hiduplah saya dengan anak-anak selain anak-anak bimbingan yang datang setiap hari, membuatkan saya sibuk menguruskan hal mereka yang datang belajar. Kehidupan saya bersendirian berterusan hinggalah melahirkan anak kelima. Semua saya urus sendiri. Sebab Farhan selalu dia kata dia sibuk bekerja. Peliknya kalau bekerja, tentu dia bawa balik duit untuk sara makan minum dan pakai makan anak-anak. Tapi berlainan dengan Farhan, bila balik dia akan ambil semua duit yuran pelajar tadika dan budak-budak mengaji yang ada dalam simpanan saya. Alasannya simpan untuk keluarga. Saya pernah tanya Farhan, dia kerja tapi kenapa sampai tak ada duit? Malangnya saya kena tengking. Katanya sebagai seorang isteri saya mesti taat dan tak boleh banyak soal tentang suami. Dia tahu apa yang dia buat untuk kebaikan keluarga. Kerana tak senang dengan pertanyaan saya, Farhan buat 3 pesanan untuk saya patuhi sebelum dia keluar tinggalkan saya. Katanya kalau saya ingkar kehendak suami, alamat kami tidak akan ada hubungan lagi. Terkejut saya. Pesanan kedua Farhan, saya tak boleh berbual, apalagi bergaul rapat atau berkawan dengan jiran-jiran wanita, apalagi lelaki, walaupun mereka tinggal berdekatan rumah saya. Ketiga, Farhan pesan saya tak boleh keluar mengajar tanpa jubah dan purdah. Walaupun kelas tadika sebelah rumah saya, kalau saya tak pakai purdah dan jubah, dengan sendirinya saya sudah diceraikan. Dan saya tak boleh keluar rumah sendirian kerana perbuatan seumpama itu mengingkari arahan suami. Memang keras amarannya, tapi kata Farhan, semua itu sebagai tanda kasih dan sayangnya supaya saya boleh jaga diri sendiri
tanpa berbuat dosa. Katanya dia buat begitu kerana mahu kami berdua sama-sama masuk syurga nanti. Pada saya, nasihat Farhan membuat bertambah kasih dan sayang saya kepada dia. Saya rasa seperti disayangi dan dia terlalu mengambil berat tentang keselamatan saya. Dan kerana itu, hidup saya terpinggir dari orang ramai dan saya tak pernah tahu apa yang berlaku di luar rumah. Dunia saya hanya anak-anak dan dalam rumah sahaja. Apabila anak-anak mula bersekolah rendah, barulah saya boleh keluar ke kedai dalam kampung dengan anak-anak je. Saya tak pernah keluar ke pekan kecuali bersama dengan Farhan. Malangnya, Farhan memang tak pernah bawa kami sekeluarga jalan-jalan sejak kami kahwin. Kerana terlalu terkongkong, saya tak pernah tahu apa tanggungjawab seorang suami kepada anak-anak dan isteri. Yang saya pasti, saya mesti patuh dan ikut perintahnya dan serahkan duit untuk suami beli makan dan minum anak-anak. Kerana sentiasa ditinggalkan, konon suami keluar bekerja, maka saya percaya apa saja cakap dan arahannya. Kalau mak ayah saya bertanya mana Farhan, jawapan saya beri adalah dia keluar bekerja. Tapi saya tak pernah diberi duit. Sebaliknya, duit yang saya dapat semuanya saya serahkan kepada Farhan. Hinggakan nak beli pakaian baru untuk diri sendiri tak pernah dapat saya buat. Agaknya itulah sebabnya saya disuruh pakai jubah. Tak ada siapa tahu saya tidak ada pakaian baru, memadai berkain batik dan baju kedah yang sudah lusuh ketika di rumah. Sementara jubah cukup 2 helai, warna pun hitam. Tak siapa tahu saya cuma ada 4 helai baju kedah dan 3 helai kain batik. Beg tangan memang tak pernah ada. Cukup beg plastik untuk isi barang-barang keperluan. Farhan selalu ingatkan, isteri mesti sentiasa membantu suami. Jangan ganggu fikiran suami dengan soalan yang tak penting. Kerana perbuatan itu boleh mengundang permasalahan dalam keluarga. Katanya lagi, sebagai suami isteri mesti bekerjasama, tolong-menolong. Kerana rezeki dari Allah mestilah dijaga dengan baik. Tahun demi tahun, masa berlalu begitu pantas dan anak-anak semakin membesar. Takdir Allah. Satu hari, tidak diduga saya terima panggilan telefon daripada seorang wanita. Dia tanya, benarkan awak isteri Farhan? Saya tak nafikan. Apa kerja Farhan? Saya kata, dia kerja biasa je. Benarkah dia jurutera? Saya nafikan. Mungkin puan salah orang. Katanya Farhan pakai kereta mewah. Saya nafikan. Dia ada Proton saja. Itu pun kereta terpakai. Akhirnya wanita itu bagi tahu Farhan kahwin dengan anaknya lulusan universiti. Terkejut beruk saya. Mana mungkin Farhan berjanji akan bawa saya masuk syurga dengannya. Kerana saya isteri dia yang setia. Saya telefon Farhan bertanyakan kebenaran. Pasti dia nafikan sekeras-kerasnya. Saya terima hakikat. Patutlah selama ni Farhan di rumah cuma sekali dalam masa 2 atau 3 bulan. Mungkin benar dia sudah berkahwin. Kerana terlalu kecewa dan sakit hati, saya terpaksa minta izin untuk tinggalkan rumah, balik ke rumah mak saya. Kerana Farhan pun belum pasti akan balik. Amaran Farhan, kalau saya keluar rumah, gugur talak. Saya nekat kerana hati terlalu sedih dan kecewa. Atas nasihat keluarga, saya buat aduan dan tuntut cerai ke mahkamah. Tapi bila Farhan datang, dia nafikan gugurkan talak. Sebaliknya, itu semua adalah sebagai amaran takut-takutkan saya supaya tidak keluar rumah. Kerana lafaznya sah, kami bercerai dan janjinya akan rujuk semula. Saya minta berehat untuk tenangkan fikiran. Tetapi suatu yang mengejutkan saya bila anak-anak beritahu memang ayah mereka sudah berkahwin dan sudah ada 2 orang anak. Aduh, macam nak meletup dada ini ditipu oleh suami dan anak-anak sembunyikan rahsia itu kerana diugut oleh ayah mereka. Apa yang saya kesal, anak-anak tahu tapi mereka diugut ayahnya jangan beritahu saya. Kerana terasa ditipu, saya buat keputusan tidak mahu rujuk dan terus membawa diri duduk di kampung mencari ketenangan. Selepas 6 bulan,
Salah seorang anak pujuk saya ikut dia duduk di KL. Katanya untuk tenangkan fikiran. Fikiran dan kesihatan saya akan lebih terganggu jika saya terus duduk di kampung sendirian sebab ibu saya pun baru je meninggal dunia. Cerita anak-anak, ayah mereka kahwin sebab banyak duit kerana dapat projek kerjasama dengan orang politik. Sebab tu dia dapat beli kereta mewah. Isterinya lulusan universiti sedangkan ayahnya SPM pun tak ada. Tapi dia berani boleh berbahasa Arab kerana pernah belajar di negara Arab. Itulah kelebihannya. Saya memang kecewa kerana ditipu. Suruh duduk di luar bandar, jaga anak-anak sedangkan dia bermewah-mewah hidup di bandar dan sempat kahwin lagi. Itu yang buat rasa benci saya pada Farhan macam air masak mendidih. Akhirnya, kerana nak hidup dan hapuskan rasa kecewa, saya terpaksa bekerja. Dengan pertolongan jiran tetangga, saya dipanggil bekerja di sebuah tadika. Saya harap di sini jiwa saya akan tenang walaupun tidak sebahagia macam orang lain. Tapi, saya yakin saya boleh bahagia dengan cara saya sendiri. Cuma masa akan menentukan. Jiwa saya sakit kerana hidup saya ditipu dan dianiaya dengan ugutan demi kepentingan seorang lelaki bernama suami. Namun, saya tetap mengaku ini semua berlaku kerana kesalahan saya sendiri yang terlalu percaya dan sayangkan suami hingga tidak boleh berfikir dengan betul.